بالنبي طه الحبيب المشرف صفوة دمع. Dari sini Allah bin Mas'ud kata dia, baginda Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya aku tahu ahli neraka yang paling terakhir keluar daripada neraka. Seorang lelaki yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Ahli neraka ni punya dahsyat duduk dalam neraka punya lama, dia orang beriman, orang Islam. Orang Islam, semua orang Islam beriman semuanya akan keluar daripada neraka. Neraka ni hanya bagi orang kafir saja. Itu yang last lah. Awal itu memang ada orang Islam, orang beriman masuk kerana dosa dia. Tapi akan dikeluar sikit demi sikit. Lepas habis hukuman ataupun dapat keampunan Allah, rahmat Allah, atau syafaat Rasulullah. Sehinggalah dikeluarkan semuanya orang beriman. Khususnya umat Nabi SAW, semuanya dikeluarkan. Akhirnya neraka hanya ada orang kafir, orang-orang yang kafir. Jadi, ya Allah Muhammad, Nabi kata, aku tahu seorang lelaki keluar neraka paling last sekali. Alhamdulillah kita tak maulah jadi orang ni. Ni keluar neraka paling last, tak mau. Kita nak masuk syurga paling awal, bukan nak keluar neraka paling last. Macam tu dia keluar kata Rasulullah dalam keadaan mangkak. Kenapa mangkak lama dalam neraka? Teruk dah kena azab. Mangkak dah. Allah SWT. Bila dia keluar dalam keadaan mangkak, teruk dah dia dalam keadaan teruk dah. Dikatakan kepadanya, pergi dan masuklah ke syurga. Allah kata dia, masuklah kamu ke dalam syurga. Sudahlah, cukup dah. Maka masuk syurga. Itu rahmat Allah SWT. Dikatakan kepadanya, pergi dan masuklah ke syurga. Baginda bersabda, maka orang itu pergi untuk masuk ke syurga. Dia pun berjalanlah nak masuk ke syurga. Didapati semua orang sudah mengambil tempat masing-masing. Bila dia tengok ke dalam syurga, masing-masing semua ada tempat. Maksudnya orang duduk ada dalam tu. Dia anggap tak ada lah tempat aku. Macam tu lah lebih kurang. Padahal syurga tu luas. Dia hanya nampak dengan mata dia saja apa yang dia nampak tu. Sebaliknya tu yang lebih luas dia tak nampak. Dia hanya nampak, ada orang. Orang dah tak habis dah kot. Kira tanah dalam syurga ni kira dah orang dah ambil semua dah kot. Kawasan-kawasan ni. Okey ya. Untuk Allah SWT. Maka orang itu kembali dan berkata, dia tengok syurga, dia patah balik. Tak masuk lagi, patah balik dulu. Allah SWT. Jadi jangan faham syurga tanah dia bukan tanah macam ni ya. Syurga tu cantik indah. Apa dia punya dasar dia tu kena baca hadis Nabi SAW. Maka orang itu kembali dan berkata, dia tak mau masuk lagi, dia kembali balik, keluar balik. Dia mengadu pada Allah. Dia kata, ya Tuhanku, orang sudah mengambil tempat masing-masing. Semua orang ada tempat dalam syurga. Maksudnya aku nak duduk, mana tempat aku? Dikatakan kepadanya, adakah engkau masih ingat suatu masa yang engkau pernah berada di situ, itu di dunia? Allah kata, engkau ingat tak dulu engkau duduk di dunia dulu? Kau ingat tak dulu engkau ada tanah, engkau ada rumah, engkau ada kawasan di dunia? Engkau ingat tak? Dia kata, ya ingat, aku ada rumah, aku ada tanah aku. Dia menjawab, ya, ada, wahai Rasulullah, wahai Allah. Baginda bersabda, dikatakan padanya, berangan-anganlah. Allah kata berangan-anganlah. Maksudnya apa? Kamu cuba impikan satu kawasan, satu tempat yang kamu nak dalam syurga. Impikan. Kau nak bagi. Kamu impikan. Allah SWT. Allah sudah impikan. Allah tunaikan impian dia. Baginda bersabda, maka orang itu pun angan-angan. Dia pun impikan. Aku nak rumah macam ni dalam syurga. Aku nak besar ni. Aku nak kawasan aku luas ni. Dia impikan. Allah nak bagi. Allah SWT. Dikatakan padanya, semuanya untuk engkau apa yang engkau angan-angankan. Lepas dia impikan, dia tahu, ya Allah, aku dah impikan dah. Ini aku nak macam ni. Allah mahu mengetahui apa dia angan-angan impikan. Allah kata apa? Sesungguhnya untuk engkau apa yang kau angan-angan tu. Apa yang kau impikan tu, aku bagi, kata Allah SWT. Bahkan kata Allah SWT, aku akan beri pada engkau 10 kali ganda dunia. Dunia ni besar mana? Dia impikan dia nak rumah lebih besar sikit pada dunia ya. Tanah besar sikit pada dunia. Tapi bila dia impikan macam tu, Allah kata apa? Aku bagi apa yang kau impikan, aku bagi. Itu pun dapat, mesti dapat. Tapi bahkan aku gandakan nak bagi kawasan milik engkau dalam syurga ni, aku nak ganda kepada engkau 10 kali ganda dunia besar dah. Yang ni yang last keluar pada neraka, bukan yang paling awal. Yang paling awal tak tahu banyak mana Allah bagi. Itu rahmat Allah luas pada kita umat Nabi SAW. Allah SWT. Lepas tu dia kata, orang tu kata, engkau nak permainkan aku ke Allah? Sedangkan engkau ni Raja Malik. Maksudnya apa? Betul ke dapat 10 ganda ni? Maksudnya orang jahil. Dia tak ngaji, maksudnya dia tak tahu rahmat Allah tu luas, syurga Allah tu luas, dia tak tahu. Allah kan sebut dalam Quran, Allah SWT, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin.
Bersari'u ila maghfiratin, bersegeralah, berlarilah kamu kepada keampunan Tuhanmu, dan syurga setelah langit dan bumi. Sebenarnya ngaji yang Tunggu Haji Ayub, dia kata apa? Maksud syurga setelah langit dan bumi ni maksudnya apa? Setiap orang yang layak masuk syurga, Allah akan bagi syurga untuk dia duduk, kawasan dia tu seluruh langit dan bumi untuk dia seorang. Contoh Abang Uji masuk syurga, dapat seluruh langit dan bumi untuk dia. Contoh insya-Allah semua kita masuk syurga, insya-Allah, mudah-mudahan. Amin. Sama dengan Nabi SAW. Jadi kalau kita masuk syurga, setiap kita dapat kawasan seluruh langit dan bumi. Sebab tu jangan kita duk terliok sangat tanah-tanah di dunia ni. Fikir tanah aku tak besar ni, aku nak beli tanah. Kena fikir sama dalam syurga macam mana kawasan kita. Dan Pak kata apa? Tunggu Jawab kata apa? Tuhan ni nak bagi kat kita syurga seluruh langit dan bumi. Nak bagi kita. Kita seorang seluruh langit dan bumi dia bagi. Nikmati semuanya kawasan kita tu. Kata dia, padan tak dengan amal yang kita buat waktu kita hidup? Padan tak? Amal tak banyak mana pun. Amal pun lalai. Lambat-lambat lah kita buat. Mayang pun lebih kurang lah. Khusyuk tak khusyuk. Khusyuk tu sikit sangat. Maksud, hati pun tak pernah ingat Allah. Tapi baiknya Allah pada kita, kita buat lebih kurang tapi dia bagi seluruh langit dan bumi nikmat dah pada kita. Kekal pula tu dalam syurga. Bertambah pula nikmat setiap hari, tak pernah kurang. Nak apa lagi? Itu Allah sebaik-baik. Allah SWT, Tuhan kepada kita. Tak ada orang lebih baik pada Allah. Allah yang maha baik. Tapi kita macam mana dengan dia? Hubungan hati kita macam mana dengan dia? Baik ya Allah SWT pada kita semua. Jadi dia kata, wahai Tuhan, engkau pemainkan aku lah. Takkan dapat 10 kali ganda kot dunia kot. Dunia pun besar mana, takkan dapat 10 kali ganda dunia. Takkan syurga lebih besar pada. Tak tahu syurga besar mana. Tak tahu. Waktu ni Nabi SAW kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Nabi pun ketawa bila cerita tentang ni. Aku melihat Rasulullah ketawa hingga nampak gerham. Nabi ketawa semua sampai nampak gerham. Kenapa Nabi gelak? Sebab dia ni tak tahu, tak kerti, macam dia jahil lah. Dia kata Tuhan pemain dia, takkan Tuhan nak main-main dia. Bagi semua. Orang mungkin main-main. Ni aku nak bagi hang tanah 12 relung. Lawan ni kat hang bagi hang. Kita gelak lah. Hang 12 relung pun hang tanah, hang tak ada, hang sewa saja. Hang pun sewa nak bagi kat orang. Kita gelak lah hang main ke. Allah tak ada. Allah tu dia miliki segala. Dia boleh bagi apa yang dia nak pada hamba-hamba dia. Cuma dia tak kenal Tuhan. Dia ni tak kenal Tuhan. Dia tak kenal Tuhan boleh bagi. Tuhan kau pemain kau kan ni. Takkan 10 kali ganda dunia nak bagi aku kot. Boleh lah. Takkan ada banyak tu kot. Banyak ni. Nabi senyum dengan orang macam ni. Dan akhirnya orang ni memang dapat 10 kali ganda dunia. Dan dia menikmati apa sahaja yang ada dalam syurga. Semoga kita ni jadi orang yang tidak masuk neraka dulu lah. Masuk syurga terus dengan Nabi SAW. Dan semoga kita bangkit nanti di barisan hadapan. Dapat melihat wajah Nabi Muhammad. Dapat melangkah syurga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah.